Maka yang inilah yang kena ada. Sebab tu sahabat Nabi SAW konsisten iman dia dengan 3 perkara. Konsisten keadaan dia dengan 3 perkara ni. Salim dia punya iman dia dengan 3 perkara. Kalau hari ni kita ada 3 perkara ni, insya-Allah kita boleh garap sebagai panduan utama, sebagai bimbingan utama, sebagai asas kepada diri kita nak kita mana. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala meletak yang paling baik. Kalau ada tuan-tuan kita try, insyaAllah kita dah senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله تعالى من كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أصلي ونسلم على هذا النبي الكريم رسوله العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. وقل يا رسول الله ما هي رياض الجنة؟ قال: المجالس العلم. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحبني كان معي في الجنة أو كما قال. Alhamdulillah, pertama kali dan selama-lamanya kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan, kurniaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dapatlah kita sama-sama menunaikan salat fardu subuh dan sama-sama kita berselawat sebagai tanda mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini merupakan kurniaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang sentiasa memohon ketakwaan, keredaan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus istiqamah dalam melaksanakan segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala
dengan kita menzahirkan segala ketaatan kepadanya. Alhamdulillah. Kemudian kita dihidangi dalam satu ruangan majlis ilmu yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan ia salah satu daripada taman-taman syurga Allah. Seperti mana hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim, apabila kamu melintasi taman-taman syurga Allah, maka hendaklah kamu memeriahkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni kamu hadir, kamu dengar, kamu tulis. Mudah-mudahan inilah sedikit bekalan takwa untuk dirimu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, apakah taman-taman syurga itu? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-majalisul ilm, majlis-majlis ilmu. Maka beruntunglah kita pada pagi ini yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan ruang dan peluang dan masih memilih kita untuk berada dalam taman syurga-Nya. Mudah-mudahan berkekalan di negeri akhirat kelak insya-Allah. Muslimin muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, pertama kali saya mengucapkan terima kasih pada Tuan Imam Ustaz Abdul Rahman Malat mengurusi seluruh saf kepimpinan Masjid Tunku Salahuddin Bandar Puteri Jaya, muslimin muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada pagi ini saya akan berkongsi dalam tajuk yang ringkas, yang mudah, dengan kepadatan masa, dengan pasca COVID, PKP. Jadi keterbatasan itu masih ada. InsyaAllah mudah-mudahan kita mendoakan tuan-tuan dengan ujian yang Allah Ta'ala berikan ini sebagai salah satu benchmark, penanda aras untuk kita dapat kredit yang mudah menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah, berdasarkan hadis yang saya akan kongsi, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari ketika mana di kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan-jalan di sekitar kota Madinah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terserempak dengan beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tegur, qal kaifa asbahtum, wahai sahabat-sahabatku, pada apa, bagaimanakah keadaanmu wahai sahabatku pada pagi ini? Panggilan mesra, panggilan sayang, panggilan yang penuh dengan kelembutan. Itulah sifat kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kira siapa, Nabi akan cari peluang untuk Nabi memberi salam dahulu. Nabi akan cari peluang, Nabi akan bertegur sapa dahulu. Inilah sifat kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sahabat dengar Nabi tegur, tuan-tuan, keterujaan dia, seronok dia rasa. Tambah pula Rasulullah orang nombor satu, bukan orang nombor dua. Orang nombor satu, tuan-tuan, dunia dan akhirat. Yang ni Rasulullah kita ni, Khatimul Anbiya alaihi salatu wassalam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka sahabat menjawab, qalu asbahna bil mu'minina billah. Alhamdulillah, pagi ini kami masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sahabat keluar daripada hati menerusi lisan, berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sahabat jawab? Asbahna bil mu'minina billah. Alhamdulillah, pagi ini kami masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita orang tanya, macam mana? Aku macam biasa. Sebab tu dia sebelum PKP, selepas PKP dia macam biasa. Macam mana? Macam tu. Macam nak tengok, macam nak tahu dah. Kita bukan ni maksudnya kita nak tanya. Sekurang-kurang ni kita boleh buang trademark yang biasa-biasa tu kepada luar biasa. Trademark lewat. Alhamdulillah kami masih beriman. Aku masih beriman. Aku masih ada peluang untuk berselawat. Aku masih ada masa. Kalau yang ni kita boleh ubah tuan-tuan, insya-Allah. Berkali-kali kita sebut, insya-Allah kita akan masih beriman. Yang ni sahabat tuan-tuan, didikan dia, tarbiyah dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan daripada lisan semata-mata, daripada hati terus kepada lisan, dan jawapan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi tanya, qal kaifa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana? Apakah cara yang meletakkan kamu ni masih beriman kepada Allah? Kalau orang tanya kita, macam mana? Macam mana? Apakah rahsia kejayaan? Mesti ada persoalan. Bagaimana, apa, kenapa, mengapa? Jadi yang ni persoalan. Adakah Nabi SAW bertanya itu? Nabi tidak mengetahui. Tak, Nabi mengetahui. Cuma kebijaksanaan itu diterjemah melalui sahabat Nabi SAW, melalui persoalan Nabi. Mesti orang tanya ramuan, petua apa dia? Petua rahsia kecantikan. Walaupun umur 70 masih lawa je. Mesti orang tanya petua. Di umur 60 dia kata sihat walafiat. Ni makan apa? Aku makan ni kopi kunyit hitam contohlah. Dia mesti ada rahsia. Macam mana boleh kencing manis je lah. Aku makan ubat kencing manis tu. Tapi ubat jangan putih. Hang pun putih tu. Jadi yang ni persoalan, orang katanya ramuan, panduan cara. Maka sahabat bila dengar Nabi tanya, kaifa qalu nasbiru 'alal bala. Yang pertama sahabat jawab, nasbiru 'alal bala. Yang ni ciri-ciri orang beriman. Yang pertama sahabat kata, kami masih sabar. Kami sentiasa sabar atas bala, bukan kayu bala. Bala ni wabak, bencana, musibah, dugaan, halangan, rintangan. Mai pergi ikut mana pun kami sabar. Mailah ujian macam mana pun kami masih sabar. Kami sentiasa sabar. Kalau sebut pergi perang, kami ikut. Kalau sebut kena infak harta, kami buat. Kalau suruh taat Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh, kami buat. Kami buat dengan penuh kesabaran. Kami lakukan dengan penuh kesabaran. Nak sabar ni bukan senang tuan. Dia sabar dengan hilang sabar. Hilang sabar lagi senang. Probability dan hilang kesabaran itu tinggi. Sebab tu P. Ramlee dia buat cerita 3 Abdul bukan saja dia buat.
Dia nak abang kata siapa sabar dia boleh infinite game, dia boleh bertahan lama. Tak sabar tak boleh tahan. Dia sebab tu Abdul Wahab ni dia sabar. Kalau tak sabar tuan-tuan, hak Sadiq saya gara-gara tadi pun dua-dua tadi dia boleh jual, dia pun kena jual. Tapi sebab itulah nak memerlukan kesabaran. Lagi sabar, lagi berjaya. Yang ni yang ada pada sahabat. Sebab tu sahabat konsisten dengan kesabaran. Sebab tu hari ni Allah Ta'ala bagi wabak ni, kena lagi sabar. Dan kita pun tak tahu bila akan berakhir. Beberapa pandangan, sudut pandang medical, sudut pandang lab, macam-macam tu. Cumanya hanya Allah Ta'ala mengetahui. Dan yang terakhir caranya hanyalah kita kena mohon munajat sentiasa dengan Allah Ta'ala. Kita kena konsisten minta dengan Allah Ta'ala. InsyaAllah tuan-tuan, Allah Ta'ala ni dia tengok kita datang. Jadi yang ni kita lagi sabar insyaAllah. Mudah-mudahan saya pun bila tengok tadi teringat sebelum PKP mai. Dulu mai sebelum PKP kita rapat soft dia rasa lain. Bila kita main selepas PKP ni dia jarak soft dia rasa lain tuan-tuan. Bila rapat dia jadi satu kekuatan, dia rasa lagi sihat. Bila jarak biasalah, tapi nak apa akan dia, keadaan tidak mengizinkan seperti dahulu. Dan kita mendoakan mudah-mudahan Allah Ta'ala menilai kesabaran hamba dia pada hari ini, terutama umat Islam yang konsisten dengan iman. Mudah-mudahan Allah Ta'ala keluarkan wabak yang Allah Ta'ala berikan. Yang ni yang ada pada sahabat. Perkataan yang pertama dia jawab, nasbiru alal bala. Makna kata bila sebut bala ni, musibah, bencana macam-macam, sahabat hadapi dengan penuh kesabaran. Sebab itulah pengecualian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada golongan yang tidak akan merugi dengan nikmat masa yang diberikan itu adalah mereka yang keempat, watawasau bis sabr. Mereka yang sentiasa berpesan-pesan kepada kesabaran. Pesan, amati, amal dengan nilai sabar yang paling tinggi. Sebab tu Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa bersama dengan orang sabar. Kalau kita ni sabar, insya-Allah tuan-tuan, Nabi orang yang paling sabar. Sebab tu bila kita tengok bagaimanakah Nabi SAW memilih perjanjian damai Sulh Hudaibiyah, yang mana sebelum tu berlakunya Bai'ah Ridwan. Saya ringkas cerita. Ada beberapa sahabat yang tak boleh gambarkan bagaimanakah keputusan Nabi itu. Keputusan yang sangat berjiwa besar. Bukan senang tuan-tuan nak buat satu keputusan. Mai pula dia khabarkan Sayyidina Osman telah dibunuh. Sampai Sayyidina Umar genggam nyebut Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, betul ke jawapan ni? Kau nak memilih jalan perdamaian. Sebab tu bila ada nilai yang paling sabar, inilah Rasulullah terang. Sebab tu bila kita dengar tuan-tuan, baru ni kita sambut kemarin sambutan hari kelahiran baginda Nabi SAW. Bila kita teringat dengan Nabi tuan-tuan, mesti kita dapat menilai Nabi lah orang yang paling sabar. Nabi bukan ada macam yang kita ada ini. Nabi mula dengan susah. Nak bawa Islam ni tuan-tuan, tak ada orang mau pun. Bukan dalam keadaan macam ini. Cuma Nabi dah tinggal dalam keadaan macam ini. Perkembanganlah macam ini. Kita tengok perjuangan Nabi nak bawa Islam, diancam, dibunuh, diherdik. Ada sahabat di Uhud, ada sahabat yang syahid dalam perjuangan. Sehinggalah kita lihat keadaan pada hari ini. Sebab tu kita mendoakan mudah-mudahan tuan-tuan, umrah pun dapatlah seperti sedia kala kita boleh ziarah Rasulullah SAW. Kita boleh buat umrah di Baitullahil Haram, insya-Allah. Mudah-mudahan kita doa
Bila kita tengok, Nabi lah orang yang paling sabar. Baik, yang kedua, wa nashkuru 'ala ar-rakha. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi jawapan yang kedua, nak kekalkan konsisten iman, kami ini sentiasa bersyukur dengan nikmat kelapangan, dengan nikmat pelbagai yang Allah Taala berikan kepada kami. Sifat syukur sentiasa terzahir di lisan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini patut syukur. Alhamdulillah, kami boleh juga mai sembahyang. Alhamdulillah, kami masih dalam keadaan sihat. Alhamdulillah, kawasan kita masih dalam keadaan terkawal. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi masa lagi. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi makanan. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi peluang untuk beribadah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala pelihara penyakit kita. Para isteri pun kata, Alhamdulillah, suami pun jadi imam tarawih dulu. Dia kata, bukan senang nak jadi imam tarawih. Ni Allah Ta'ala angkat martabat yang kita tak sangka-sangka. Allah Ta'ala kan dia lantik semua tu. Sedia ke baru kahwin, tak ada baru kahwin ke, yang sudah berumur tak berumur, semua jadi imam tarawih. Kontrak terus sekali dengan khutbah raya Aidil Fitri. Ini satu anugerah atas nikmat syukur yang ada dalam diri kita. Sebab tu Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Sebab tu selapa jika engkau syukur, maka akan kutambahkan. Sebab tu lagi kita syukur tuan-tuan, Allah Ta'ala tambah. Lagi kita syukur, lagi Allah Ta'ala tambah. Yang tahu kita syukur ke tak? Allah Ta'ala tahu. Berapa besar syukur kita? Allah Ta'ala tahu. Nak nilai berapa persen? Allah Ta'ala menilai. Dia yang akan tambah melalui nilai dalam diri kita. Hanya yang boleh menilai kita Allah Ta'ala, orang lain tak boleh. Yang ni yang kita kena ada, sentiasa syukur. Sebab tu hari ni Alhamdulillah keluarga kita tak kena wabak. Alhamdulillah anak-anak kita sihat. Alhamdulillah keadaan kita masih sihat. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi jadi pelbagai cerahan minda, pelbagai cerahan pendapat. Maka yang inilah satu rahmat yang baik pada diri kita. Mudah-mudahan kita di antara hamba Allah yang sentiasa syukur. Dapat apa pun syukur. Dapat beras setengah kilo pun syukur. Tak dapat beras dia marah. Apa ni aku tak dapat. Dia pun dapat lah, jangan marah. Mungkin dia dapat 10 kilo. Dia pun dapat setengah kilo kan. Sabar, syukur, sabar. Nanti Allah Ta'ala tambah. Kemudian yang terakhir, wa narda 'ala ma qada. Nak konsisten iman kita. Yang terakhir, kami sentiasa redha atas setiap ketentuan Allah. Oh, yang ni payah tuan. 18 bulan 3 perintah kawalan pergerakan. Yang ni nak redha tuan cukup susah. Dia mengambil beberapa sejenak sedetik untuk marah ataupun berhenti seketika, berfikir seketika. Sebab tu kalau kita ada sifat redha dalam diri kita, insya-Allah Allah Ta'ala akan sentiasa redha akan perbuatan kita. Bukan makna kata redha perbuatan kita ni redha dengan kejahatan. Tak, redha selagi mana kita berada pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu bila kata setiap ketentuan ni, apa yang Allah Ta'ala berikan, apa yang Allah Ta'ala tentukan, apa yang Allah Ta'ala takdirkan, maka yang itulah kita sentiasa redha. Kadang-kadang sukar, pahit, tapi itulah keadaan kita sebagai orang Islam ataupun hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang dengar keputusan Allah nak kena potong kaki tuan-tuan, redha, tak redha.
Tapi masa dia minum, masa dia makan dia tak jaga, dia tak reda pun. Kena potong dia tak reda, tak payah tuan nak kena. Takut mudarat kepada anggota yang lain. Maka yang inilah yang kena ada. Sebab tu sahabat Nabi SAW konsisten iman dia dengan 3 perkara. Konsisten keadaan dia dengan 3 perkara ni. Salim dia punya iman dia dengan 3 perkara ni. Kalau hari ni kita ada 3 perkara ni, insya-Allah kita boleh garap sebagai panduan utama, sebagai bimbingan utama, sebagai asas kepada diri kita nak kita mana. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala meletak yang paling baik. Kalau ada tuan-tuan kita try, insyaAllah kita akan senang. Yang pertama kita sabar, yang kedua kita syukur, yang ketiga kita redha. Kalau yang ni ada, insyaAllah kita akan bersyukur apa yang ada. Kita tak ada sifat apa mazmumah dalam diri kita. Bahkan kalau ada benda yang boleh menggugat dan sebagainya, kita sentiasa berfikir dan kita sentiasa pandu melalui ilmu dan sebagainya. Yang inilah yang perlu ada pada diri kita, insya-Allah. Mudah-mudahan konsisten iman kita berterusan, insya-Allah. Mudah-mudahan keadaan ini sebagai satu benchmark penanda aras kita, penanda aras iman kita, penanda aras kefahaman kita, penanda aras mahabbah kita, dan penanda aras kekuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kukuh, insya-Allah. Sama-sama kita sentiasa berdoa, sama-sama kita sentiasa munajat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat wabak ini dan insya-Allah Allah Ta'ala menghilangkan daripada bumi yang kita sayang di Malaysia, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita mendoakan, mudah-mudahan kita kembali kepada seperti norma lama. Norma lama-lama, norma baru lagi. Dan insya-Allah kita doa mudah-mudahan kita kembali kepada norma yang lama. Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat melakukan aktiviti seperti dahulu, insya-Allah. Jadi cukup sekadar itu saja. Mudah-mudahan perkongsian yang ringkas 3 ciri-ciri ataupun 3 perkara konsisten iman kita, mudah-mudahan tuan-tuan ambil sebagai panduan dan kita doakan mudah-mudahan kita sejahtera di dunia dan di akhirat. Jadi saya tangguh kuliah kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri al-insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمنا ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, manfaat berkatilah ilmu yang kami kongsi pada pagi ini, ya Allah. Allahumma iftah qulubana fi talabil ilm warzuqna al-ikhlas wal 'amal bi hatta ya'tiyana al-yaqin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhan mursalin وسرعة الملائكة المقربين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.